ialah mengenai kita punya tindak balas. And bab ni pecah ke 5 bahagian utama. So, 1 kita ada perubahan Fizik. bagus. Perubahan fizikal dan kimia. Now, you mesti tahu sifat-sifat perubahan fizikal dan sifat-sifat perubahan kimia. The one yang saya selalu lihat yang murid-murid silap is untuk fizikal larutan. I don't know why kebanyakan murid ingat larutan ialah perubahan kimia. It's not. It's a perubahan fizikal kerana kamu boleh menyejak benda tu untuk mendapat hablo dia balik. Okey. Baik. Ingat, and then dari segi kimia, geng, dia mesti tukar, dia mesti bakar semua benda yang dimasak. Ialah contoh perubahan kimia. Semua perubahan keadaan, lebuh, didih, pemejal wapan dan sebagainya. Pemejal wapan, semua ini juga adalah contoh fizikal. Ya? Okey. Dan selepas tu, kimia ni ada 2 jenis. Kita ada eksoterma, di mana suhu naik, haba dibebas. Dan kita ada bagus, di mana suhu turun dan haba di sangat bagus, serap. Dan kita ada dari sini kereaktifan, di mana kamu mesti tahu siri kereaktifan. Semua tahu tak? Kan? Beri. Kalau nak mesti ada zakat fitrah. Supaya apa? Supaya pasangan kekal aum arum. Kekal. Dan itu kuprum. Yes. Tapi mana hidrogen? Berhenti sinilah. Dan hidrogen, kuprum, argentum. Dah. Ya. Aurum dekat bawah semua. Nikel, kromium, ada banyak dekat bawah sana. Then after that, kamu mesti tahu antara A dan Z ni masuk karbon. Itu ialah untuk untuk mendapat kita punya logam daripada biji. Okey? Dan relau bagas kita. Dan selepas tu kita belajar mengenai elektrolisis. Ingat, elektrolisis kita ada anode, kita ada kathode. Baik. Selepas tu kita ada sel kimia. Sel kimia mesti ada 2 logam yang beza. Tidak boleh guna logam yang sama. Macam itu. Kemudian kita ada beberapa tindak balas yang berkait dengan cahaya. Kita ada foto lah. So kita ada fotosintesis dan fotografi. Okey? Baik, kita mula. Perubahan fizikal dan kimia. Yang mana perubahan fizikal bulatkan? Membuat kek? Tak. Lebur ais? Yes. Lebur besi? Yes. Titisan air di tepi gelas sejuk? Yes. Membakar lilin? Tak. Bagus. Perubahan kimia menghasilkan benda sama, benda baru? Benda baru. Bagus. Telur goreng adalah perubahan? Kimia. Sangat bagus. Melarut kopi adalah perubahan? Melarut. Fizikal. Kan saya kata melarut is a contoh of physical. You kena jaga tu. Okay? Alright. Baik. Tindak balas endoterma dan eksoterma. Haba dibebas semasa? Eksoterma. Bagus. Pek sejuk. Mengguna konsep? Endo. Bagus. Geng bulatkan pek sejuk. Tarik anak panah ke kanan. Baik. So katakan, ya, ini kaki kamu. Ya, weh. Kamu letak pek sejuk dekat sini.
Dengar. Apakah kesan di dalam sini? Sejuk. Okey, no, sambung. Mengecut. Apa mengecut? Otot takkan mengecut. No, cuba sekali lagi. Dalam tisu susah nak mengecut. Salur. Salur darah. So, di sini you can label salur darah mengecut. Bermaksud aliran darah ke kawasan ini lebih atau kurang? Bagus. Kerana di sini probably kemungkinan besar ada kecederaan dan darah dia keluar. Jadi untuk mengurangkan bengkak tu, kita kita cuba mengurangkan darah yang pergi ke kawasan itu. Jadi faham, they can give you a pack sejuk and kamu kena fikir apa kesan dia di dalam kita punya kulit. So yang utama sekali ialah salur darah mengecut, jadi bekalan darah ke kawasan itu mengurang kerana kawasan itu dah bengkak sedikit. All clear? Clear. Okey, baik, kita balik ke soalan ya. Pack sejuk menggunakan konsep endoterma. Bila amonium klorida melarut dalam air, tindak balas apa berlaku? Sangat bagus. Make sure, gang, you bulatkan amonium tu dan tulis dengan besar-besar dekat sana, endo. Mana-mana garam amonium, kalau larut dalam air, selalulah memberi kita tindak balas endotermik. Ya, amonium klorida, amonium nitrat, amonium sulfat, amonium. Kalau ada nama amonium dekat sana. Okey, next one. Lebih banyak ikatan dibuat. Ini di dalam, ini adalah untuk tindak balas apa? Membuat ikatan endo ke exo? Exo. Bagus, bulatkan. Graf di sebelah adalah untuk endo ke exo? Endo. Kerana dia naik, tenaga naik ke atas. Dia ada lebih banyak tenaga. Jadi endo. Baik, next one. Kereaktifan logam. Logam mempunyai kereaktifan. Sama atau beza? Yo, beza. Yang mana lebih reaktif? Kuprum atau magnesium? Okey, saya setuju. Magnesium. Karbon boleh menyesar logam yang mana dari bijihnya? Semua rujuk sini. Antara A dan Z. Siapa di bawah karbon boleh disesar? Kuprum. Jadi kuprum, besi, zinc semua boleh. Jadi jawapan di sini ialah kuprum. Karbon tak boleh menyesar logam yang mana? Sangat bagus. Kalsium karbonat diguna dalam relau untuk mengeluarkan benda asing. Tak? Arrow ke tepi, apa nama benda asing tu? Mula dengan S. S-A. S-A-N. Sangga. Sangga. S-A-N-G-A. Tulis. Syangka. Ya, Syangka. Sangga. Sangga. Benda yang dikeluarkan tu dipanggil sangga. Ya. Baik. Benda asing dari relau dipanggil? Oh, sorry. Ini jawapan dalam English. Batal. Slag. Correct. Ya. Gas yang bebas bila logam tindak balas dengan asid ialah? Hydrogen. Bagus. Bulatkan. And then the kotak dekat tepi ialah untuk ini. Kotak dekat tepi tu, just tulis kamu punya siri kereaktifan balik. Sekali. Mani. Sambung. Ke elektrolisis. Baik. Yang penting ini elektrolisis ialah kita punya penyaduran dan penulenan. Semua. Penyaduran ataupun penulenan, tolong dengar ya. Bahan yang kita menyadur mesti diletak dengan, so I do penyaduran dulu. Kalau you nak sketch gambar dekat tepi ke bawah ke apa, there is a gambar dekat sana already. It's the gambar kedua. Kita buat gambar pertama. Oh sorry, penulenan dulu. Penulenan. Baik, dalam penulenan dekat anode kita letak logam
Tak tulen. Tolong label. Di sebelah ada gambar rajah di sebelah kiri. Ya, dia ada label dia dekat sana. Di sebelah sini dekat cathode, this will be our logam, tulen. Ya, and then the larutan, semua larutan mesti mengandungi logam di anode. Dia mesti mengandungi logam di anode. Jadi kalau kita buat kuprum, larutan ini mesti mengandungi kuprum. Macam kuprum sulfat, kuprum nitrat, seperti itu. Kalau kita membuat argentum, larutan mesti mengandungi argentum. Argentum nitrat dan sebagainya. Semua faham? Okey. Pemerhatian dia penting. Dekat sini anode dia menjadi nipis. Dan di sini dekat logam tulen dia menjadi tebal. And there is another one yang pernah keluar dalam SPM, dia kata jisim meningkat. Jaga untuk jisim meningkat macam itu. Okey? Semua dapat? Okey. Then we go to the soalan. Apa berlaku di anode? Apa berlaku di kathode? Sangat bagus. Dan kamu dah label gambar rajah itu? Okey. Dekat bawah sini, ini ialah kita punya, how to say ya? Ini ialah kekotoran dia. Kekotoran sisa. Okay. Is there a bahasa word for sludge? Sludge is like lumpur. Jadi dia lumpur di dalam sini jatuh ke bawah. Dia mengandungi logam dan sebagainya. Kita tak buang. Kita guna benda tu. Okay. Dia ada perak, emas dan sebagainya dalam sana. Okay. Baik. The next one di bawah. Labelkan gambar rajah penyaduran kunci besi dengan perak. Jadi I think this one all our label di sebelah kanan kan. So kita buat dengan perlahan. Ini ialah logam penyaduran. Sekali lagi dia menjadi nipis. Sini ialah objek dekat kathode. Kathode ialah objek. Dia mendapat lapisan logam mengenap. Mengenap bermaksud macam macam you pergi ke bank dan letak wang lah. Dia melekat ke bahagian luar dia. Sekali lagi jangan lupa the larutan. Larutan mesti mengandungi logam penyaduran. Mesti mengandungi logam, betul, penyaduran. Okey, baik. Kita try the soalan. Apa berlaku dekat anode? Apa berlaku dekat kathode? Lapisan logam mengenap. Okey. Baik, next one. Yang mana cara membuat penyaduran lebih baik? Bersih dengan kertas pasir? Ya. Adik semua, almost anything kita sentuh dengan tangan kita, dia mendapat lapisan minyak. Kerana kita ada minyak di atas tangan, jari. Jadi minyak tu menghalang benda mengenap dekat sana. So kita selalu bersihkan dengan kertas pasir. Putarkan? Ya. Bila dia berputar, dia mendapat lapisan yang seragam di atasnya. Okey? Dan akhirnya guna arus tinggi? Tak, kita patut guna arus yang rendah. Kalau tidak, you dapat macam dia tak melekat dengan betul. Okey? Baik, logam di atas karbon dalam siri kereaktifan didapatkan dengan elektrolisis. Bagus. Anode disambung ke anode disambung ke positif. Bagus. Sel kimia. Namakan sel di bawah dari senarai di bawah. Senarai di sebelah. Sel kimia untuk kereta? Acid plumbum accumulator. Okey?
Sel kimia untuk telefon bimbit. Nickel cadmium. Bagus. Sel kimia untuk radio. Sel kering. Dan sel kimia untuk kamera. Perak oksida. Bagus. Sel kimia mesti mengguna 2 logam yang mesti 2 logam yang beza. Okey. Tindak balas dengan cahaya. Ayat tindak balas bagi fotosintesis. Semua let's try. Fotosintesis perlu apa? Cahaya matahari. Ya, tapi sebelum tu Dia perlukan klorofil. okey, so dia perlu satu karbon dioksida campur air. Then dekat anak panah ni di atas you tulis matahari dan klorofil yang menyerap matahari untuk memberi kita glukosa ataupun you boleh tulis kanji campur oksigen. Dia songsang kepada respirasi, ya. Okey? Terbalik. And then, mengapa perak disimpan dalam botol gelap? Kerana peka kepada cahaya. Perak menjadi warna apa bila terdedah kepada cahaya? Warna hitam. Dan apakah gas yang dibebas semasa fotosintesis? Sangat bagus. Belajar online je paling senang dan efektif. Jangan tunggu lagi dan daftar sekarang di ittv.com.my.